Dalam hidup ini, tidak semua yang kita rancang menjadi seperti apa yang kita mahukan. Dan seperti pasang surutnya laut, bergantinya siang dan malam. Begitu juga kehidupan kita, jatuh bangun menjadi adat dan resam sejak dulu kala. Perjalanan yang panjang ditempuhi masih banyak berpaki. Hujan panas masih belum cukup menghukum. Bukanlah keluhan, tapi lebih kepada suluhnya bayang yang malap. Hilang gaib yang disangka berkubur hanyalah satu fasa. Proses dalam menjadi suatu figura yang lebih cekal. Hilang tuju seperti burung yang luka sayapnya, kapal yang patah layarnya. Terima kasih kepada Maha Pencipta. Sekali lagi kita diberikan peluang untuk melakukan yang terbaik. Bangkit, bergerak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton. Saya seperti biasa bersama dengan Nok Seeker ingin merakamkan satu vlog santai dan saya akan berkemah di kawasan Tasik Pedu. Seperti yang boleh lihat dalam video sebelum-sebelum ni, saya pernah datang ke sini pada suatu masa dahulu dan sekarang saya kembali lagi untuk melakukan konten camping di kawasan ini. Jadi sekejap lagi kita akan masuk ke kawasan tu. Sekarang ni saya berada di hadapan Tasik Beris. Jadi saya akan belanja sikit lah view di kawasan ni. Okey, terdapat beberapa buah jambatan di kawasan ini. Dan ini ada jambatan pertama di kawasan Tasik Beris ni. Lihat dan Tasik. Kat situ, ujung situ ada satu jalan untuk kita naik bot. Maknanya kalau bawa bot ke apa kan, ada kat situ lah. Ada satu tan. Dah ada satu jalan tar kat situ. Okey, ni di depan ni ada signboard Pedu Resort . Kalau kat depan tu kita belok kanan. Perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam setengah ataupun 2 jam 40 minit daripada Kulim untuk sampai ke kawasan tapak kita nak berkemah. Kawasan yang saya nak berkemah ni, saya ada masuk dulu tapi saya tak buat rakaman dekat situ dulu. Jadi kita akan masuk dan saya tak kemah dekat kawasan ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam.
minta maaf sebab tak dapat nak tunjuk tempat spot perkemahan kita sebab tadi dah sampai pun tadi main drone apa semua. Lepas tu dah lewat malam, busy nak pasang kemah apa semua. Jadi tadi rehat-rehat kejap. Sekarang ni baru nak start untuk buat light exploration ataupun nak recon kejap Ricky tempat-tempat ni. Tapi macam santai je lah, tak heavy sangat lah exploration kali ni. Sebab kali ni saya dengan Ipin pun lebih kepada nak camping ya. Tapi oleh sebab kawasan ni berdekatan dengan ada sedikit bangunan-bangunan yang pernah dulu jadi hotel ataupun resort kat sini. Jadi kita akan pergi meninjau sikit lah kat kawasan ni. Dan kalau nak tengok juga kemah ni, mungkin balik kejap lagi ataupun esok saya akan rekod dan tunjuk lah sedikit sebanyak macam mana tempat kita orang berkemah ni. Okey, jadi kita teruskan exploration kita pada malam ni dengan Ipin. Nak Okay, jom. Alright, let's go. Maksud dia hotel ni mungkin besar lah, resort ni mungkin besar. So laluan ni masih lagi boleh digunakan walaupun bangunan hotel tu dah ditinggalkan. So kalau anda nak main camping kat sini, laluan ni lah yang anda akan tempuhi. Laluannya agak sempit dan tempat ni agak seronok lah untuk bercamping. Anda takkan dengar bunyi kenderaan. Apa yang akan anda dengar adalah alam sekitar. Tapi ada harga yang tinggi lah untuk nak sampai kat sini. Anda perlu masuk jauh ke dalam. So saya dengan Syad dalam perjalanan nak meninjau satu lokasi, iaitu lokasi resort yang terbengkalai antara 3 resort dekat sini, kat atas Tipedu ni. Cuma saya tak pastilah resort yang saya nak tinjau ni nama apa, sebab signboard semua dah jatuh, semua dah tak ada. Boleh lah di sebelah kiri kita kalau anda boleh lihat, tapi mungkin anda tak nampak. Kita akan tinjau sekejap. Okey, kita dah sampai berdekatan dengan tempat kami camping. Okey. Okey, jadi ini adalah salah satu daripada spot light exploration yang saya dan Ipin Nausicaa akan masuk untuk meninjau. Spot ni kecil je, merupakan tak silap saya adalah salah sebuah daripada gugusan-gugusan hotel yang terdapat di sini. Dan untuk makluman semua, dia gugusan-gugusan hotel di sini dia macam terpecah-pecah. Maknanya dia ada satu spot dan jarak daripada satu spot ke satu spot tu mungkin dalam 250 meter hingga ke 500 meter jika berjalan kaki. Jadi ini adalah salah satunya, dan kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana keadaan dalam ni sekarang. Jadi di bahagian depan saya macam biasa, saya bagi Ipin masuk dulu. Pada waktu pertama kali yang saya datang di kawasan ni dulu, air naik dekat kawasan ni. Tapi waktu tu saya tak ada rakamkan apa-apa lah, sebab saya lebih fokus kepada exploration di bahagian sana. Saya boleh letakkan link video saya tu di dalam description punya box, boleh tengok. Saya explore di bahagian sebelah sana. Kat sini pun banyak vandalism je lah yang tinggal di sini. Jadi bila air tinggi dekat kawasan ni dulu, dia punya pokok tu apa pokok kiambang, saya tak tahulah pokok apa tu nama. Siapa yang tahu, dia naik sampai ke atas ni. Tapi oleh sebab sekarang ni air dah kering, pokok-pokok ni semua mati kat sini. Cuma yang tinggal ada di bahagian di dalam kawasan swimming pool. Sekejap lagi saya akan tunjuk lah. Ini mungkin bahagian toilet ataupun bilik mandi Itulah ni bahagian toilet dan bilik mandi.
Macam biasa lah, tak payah masuk sampai habis lah. Kawasan changing room maksudnya ni. Pin ada belakang saya. Kalau boleh perhatikan kawasan pokok ni macam bersih dan terjaga. Tak nampak semak dekat sini. Bahagian dia 2 tingkat lah, tapi tangga nak naik ke atas tu saya tak jumpa. Kalau boleh tengok dia punya rekaan bentuk binaan ni, macam yang saya selalu agak dalam bahagian dalam adalah dibuat daripada batu bata, kulit luarnya dibuat daripada kayu untuk menimbulkan image tradisional lah, tapi pada masa sama ada moden sekali. Tengah berjalan menuju ke bahagian swimming pool lah, yang dah dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang berada di atas air tu. Jadi inilah pokok-pokok yang mati tu. Ini kawasan swimming pool. Kawasan swimming pool kanak-kanak dan kemudian dewasa. Dia ada 2 lapis, 2 tingkat, bahagian atas, bahagian bawah. Ini tunduk sikit lah. Pokok dia mudah. Kawasan resort ni sampai ke lokasi kami camping tu sebab kami camping tu dekat atas serpihan bangunan resort ni. Tu dalam tu ada nampak mungkin ada lagi resort. Batu dia masih lagi cantik walaupun dah tinggal lama, 9 tahun lebih tak, tapi cantik lagi batu tadi. Tapi kebanyakan rekaan bangunan dia dah banyak dah runtuh habis. Rekaan bangunan dah runtuh banyak dah. Memang swimming pool ni elok lagi. Tak terusik swimming pool ni. Swimming pool semua je lah. Penuh dengan pokok kiambang ni. Kiambang kan? Kiambang lah rasanya. Tak boleh ada pokok tumbang, tak boleh tu. Kita patah balik kan. Pokok itu ni takut jatuh sini. Kena tunduk sikit. Bunyi yang terhasil ni adalah bunyi daripada atap-atap dia yang ada dekat bawah ni, yang dah runtuh. Sayang saya tak boleh dapat akses untuk ke tingkat atas sebab mungkin tangga dia juga dah runtuh.
Jadi sedikit sebanyak di kawasan ini telah pun selesai dan saya akan menuju ke next spot, iaitu location yang seterusnya untuk sesi tinjauan saja. Suka saya maklumkan vlog kali ini hanyalah untuk lebih kepada berkemah dan untuk menikmati suasana alam semua jadi. Okay, let's go. Cuma dari segi pengisian tu, sebab tempat ni ada tempat terbengkalai, so saya dengan Syak Selit lawat kan? lah. Terselit kan? Tu selit ada orang. Makan burung. Kat burung lah. Burung ke ikan? Ikan ni jauh sangat daripada ayam. Seperti yang anda boleh tengok dalam lensa ni, jalan dia kiri kanan sempit dan sangat gelap. Andai kata nak dibangunkan semula pun tempat ni, dia mungkin akan menelan kos yang sangat tinggi lah. Tapi masuk mungkin tak dalam sangat lah. Kira tempat yang kami pacak kemah tu mungkin dalam 5 atau 6 km daripada jalan besar yang tadi tu. Dan jalan dia memang boleh masuk, walaupun dia kecil, tapi masih lagi boleh lalu lah. Cuma anda sedia maklum lah, kiri kanan memang hutan lah, memang hutan tinggi. Dan kalau anda nak camping, untuk penggemar white camping, untuk tak digalakkan lah untuk bawa anak kecil ataupun family. Ini adalah pos kawalan untuk resort yang dalam terbengkalai tu. Pada episod video yang saya banyak kali pertama tu, kawasan ni saya tak masuk lah. Saya masuk separuh je. Kami masuk separuh je sebab kami tak tahu lah, sebab takut ayat naik. Jadi kali ini kita akan masuk. Ya. Kalau anda nak masuk untuk camping kat sini, pastikan anda harus berhati-hati ya, sebab jalan dia sangat sempit dan juga mengelirukan. Sebab dia ada banyak jalan lah, bekas jalan dia. Dia ada simpang-simpang, 2 atau 3 simpang. So mungkin nanti kalau anda pun masuk, mungkin anda berpusing di tempat yang sama. Ini simpang yang kanan. Bukan lagi. Dia simpan nombor 3. Nombor 3. Nombor 1. Nombor 1 lah. Nombor 2. Kan Nombor 2 yang kecil tu. yang kecil tu lah. Yang kecil tu. Okey. Ni. Ini simpang yang ada 3. Kami akan masuk ke sini untuk nak menuju ke campsite. Kan tempat kami pacak kemah. Rumah kita belah kanan. Okey, ini adalah campsite tempat kami pacak kemah. Tapi kami akan menuju ke kawasan tasik dulu untuk nak meninjau lah keadaan pada waktu malam macam mana. Kami akan menuju ke kawasan tasik
di bahagian hadapan kami ini juga merupakan sebuah kawasan landing helipad Helipad kan? Ya. kanan. Ini merupakan kawasan Okey. kawasan helikopter mendarat. Mungkin untuk resort tu dululah kan. Kita dah sampai, kita akan tinjau sikit lah. Mungkin kita akan turun ke kawasan ayak tu. Nak turun pakai kereta ke jalan kaki je? Asal kena turun pakai kereta. Kereta. Jalan kaki jauh pula. Jom. Ha. Ni orang ni ada lalu ada. Ya. So kalau anda lihat depan tu ada dalam 2-3 buah kenderaan yang turut berkemping kat sini. Tapi camping lah kita. Tapi kemping lah kereta. Camper tak. Kita ke sini. Kiri. Ni. Okey. Pastikan anda kena tengok berhati-hati takut masuk ke dalam tasik tu pun. Kita belah kanan. Ada kayu. Dah. Ya, baru. Paling boleh. Boleh. Dekat ni. Okey. Kalau kawasan laut Tasik. Tasik. Alright. Lepas kita ni ada tasik Bukit Muara lah. So kita akan turun sekat. Kita akan tinjau. Okay, ini adalah kawasan gigi Tasik Gigi air Tasik ni. Dan sebahagian kiri ni adalah menuju ke arah Tasik yang luas lah. Dan sekarang ni juga difahamkan adalah musim surut Jadi kebanyakan tempat-tempat yang selalunya air dia naik tinggi sekarang ni dah surut. Boleh tengok keadaan. Tapi kalau waktu siang mungkin lagi jelas lah. Tengok ada anak ikan. Kalau boleh nampak ada anak ikan ni. Ini adalah pertama kali bagi saya untuk datang sedekat ini dengan kawasan Tasik Pedu. Oops. Tanah dia lembek kat sini. Tak boleh lalu. Jadi ini adalah sedikit sebanyak yang saya boleh rakamkan untuk vlog pada malam ini di kawasan Tasik Pedu. Pemandangan pada waktu malam dan siang amat beza. Kalau waktu siang dia mungkin lagi panas sikit. Kalau pemandangan waktu senja tadi sangat cantik lah. Sebab boleh tengok sunset. Dan dia dikelilingi oleh ada banjaran gunung dekat sini. Sangat cantik lah. Jadi selepas ini saya akan tunjukkan kawasan saya pasang kemah saya pula. Okey. Jadi ini adalah kemah Ipin. Ini kemah saya. Okey, kejap lagi kalau lepas kita set up, kita akan duduk spend time kejap untuk minum atau snacking sikit. Tapi lah, bila buka lampu sini banyak serangga datang hinggap Tengok ni. Aduh, ada.
tetamu yang tak diundang. Laba-laba batu. Alright, okay, dah sampai ke kawasan campsite. Jadi saya akan susun barang untuk tidur dan kemudian lepak santai. Let's go. Okay, ini makanan saya pada malam ni. Maggi rebus telur, tiup ais limau. Pin makan apa Pin? Pin habis lah makan Maggi goreng. Oh dahsyat. Kita dekat tempat-tempat macam ni kita makan sekadar yang termampu je. Tengok ni, tadi dah ada buang lah. Ada lagi belalang kecil ni. Ada add on lah. Saya punya Maggi ada perisa belalang. Tak apa. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, selamat pagi. Ya, inilah keadaan pada waktu pagi ya. Sebenarnya saya dah bangun dah, tapi saja je buat macam tak bangun lagi. Jadi kemah kita orang ni menghadap sebuah kolam yang dulunya laluan muara air Tasik sini. Tasik sebelah sini. Sengaja kita orang pilih kawasan ni sebab dia agak macam terlindung sikit daripada kalau hujan lebat ke, ataupun sebab sekarang ni memang tengah musim hujan. Tapi alhamdulillah malam tadi tidur tak ada hujan lah. Jadi mungkin sebentar lagi saya akan breakfast. Selepas breakfast kita akan bersiap-siap dan berkemasan untuk beredar dari sini. Alright. Okay. Jadi ni adalah view kawasan kolam dan tasik sekitar sini ya. Ni kalau boleh perasan dekat depan tu dia macam ada gugusan-gugusan bekas tinggalan resort ataupun hotel dekat kawasan Tasik Pedu ni ya. Tapi sekarang dah tinggal rangka je lah. Sekarang nampak air pun dah surut. Berkemungkinan kalau boleh tengok daripada binaan-binaan dekat situ, air pada masa dulu mungkin lagi tinggi daripada yang sekarang ni. Tapi oleh sebab dia dah makin lama makin surut, nampaklah keadaan yang kita boleh tengok sekarang ni. Sini lah. Pada siapa-siapa yang juga minat memancing, tempat ni sesuai lah untuk berkemah sambil memancing. Pak tengok di sini memang banyak ikan lah. Tanah perkuburan di Tasik Pedu berusia hampir 100 tahun. Timbul kembali sejak 2 minggu lalu akibat air di Tasik buatan manusia itu surut kesan musim kemarau sejak Disember tahun lalu. Tapak perkuburan lama itu masih jelas kelihatan, terutamanya batu-batu nisan selepas Tasik Pedu surut sehingga menampakkan daratan akibat kemarau. Perkampungan lama yang dulu dikenali Kampung Mung Gajah itu kali terakhir dapat dilihat pada tahun 2016 semasa negara dilanda musim El Nino. Setiap tahun akan diadakan majlis tahlil dan pakatan kenduri buat arwah di pondok berhampiran Tasik Pedu ini dan peluang untuk ziarah kubur pada tahun ini selepas air Tasik surut. Menurut kajian yang dilakukan oleh Jabatan Mufti, kubur-kubur lama tersebut tidak perlu dipindahkan kerana ia telah berusia lebih 50 tahun.
Sementara itu, seorang waris dia tidak melepaskan peluang untuk menziarahi kubur datuknya yang disemadikan di tanah perkuburan itu kerana tidak tahu bila lagi peluang tersebut akan ada. Menurutnya, ibunya Aisyah Abdullah 75 semasa kecil pernah tinggal di kampung tersebut sebelum diarahkan berpindah bagi memberi laluan kepada projek tadahan air pada tahun 1966 dan empangan itu siap sepenuhnya pada tahun 1969. Banyak lagi kampung yang ditenggelamkan di sini seperti Kampung Kuala dan Kampung Durian, tetapi kampung-kampung itu tidak pernah timbul termasuklah tanah perkuburan di kampung berkenaan. Hanya tapak Kampung Mung Gajah dan kawasan perkuburannya sahaja yang timbul, katanya. Sementara itu, tinjauan sinar harian di tapak perkuburan Kampung Mung Gajah itu dilihat masih berada di dalam keadaan baik walaupun sudah ditenggelami air lebih 50 tahun. Selain itu, tapak kampung tersebut masih ada tinggalan serpihan batu bata dipercayai telaga yang menjadi sumber air penduduk kampung berkenaan suatu ketika dahulu. Okey, sekarang ni saya berada di hadapan pintu gerbang untuk masuk ke Kampung Mung Gajah, iaitu di sini terletaknya kawasan perkuburan lama yang pernah saya ceritakan suatu ketika dahulu, iaitu penduduk asal kawasan ini sebelum yang dijadikan empangan ini terdapat kawasan perkampungan lama. Sebelum terciptanya empangan Tasik Bedu ni, ada kampung lama, kemudian mereka telah mendapat papasan daripada kerajaan dan mereka berpindah keluar. Jadi di sini terdapat satu kawasan perkuburan lama. Saya akan tunjukkan signboard kawasan perkampungan ni ya. Okey, kalau boleh tengok kat situ ada tulis Kampung Mung Gajah. Dan di sini ada sedikitlah kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada kamu semua wahai penghuni kampung di kalangan orang Islam. Sesungguhnya kami insya-Allah akan bertemu kamu semua. Al-Fatihah. Okey, jadi saya dah sampai di kawasan inilah, boleh dikatakan kawasan terletaknya tapak perkuburan lama, tapi oleh sebab sekarang ni air dia dah naik sikit, jadi kita tak dapat tengok lah kawasan perkuburan lama tu. Cuaca pun dah macam mendung, mungkin sekejap lagi akan hujan lebat. Jadi saya tunjukkan sedikit lah view di kawasan ini. Kalau tengok sini ada bekas tayar. Mungkin kalau air dia surut sikit kita boleh sampai ke depan. Dan di sini terletaknya kawasan kawasan perkuburan lama tu. Tengok. Kalau boleh nampak juga dekat sini ada macam struktur batu-batu lama. Mungkin juga bangunan-bangunan lama yang pernah ada dekat sini dulu, yang dah ditenggelamkan beratus-ratus tahun. Dan banjaran gunung yang mengelilingi seluruh kawasan Tasik Pedu ni namanya adalah Fakir Terbang, Gunung Fakir Terbang. Sekarang saya berada di atas puncak Gunung Kerengga yang terletak berhampiran dengan Tasik Pedu dengan ketinggian 243 meter dari aras laut. Jadi saya akan tunjukkan sedikit pemandangan daripada atas puncak Gunung Kerengga ni. Jadi ini pemandangan yang sangat indah. Tengok. Mungkin saya akan lampirkan sedikit view daripada drone di kawasan ini. Ini adalah salah satu daripada lokasi yang saya teringin nak datang, dan alhamdulillah kali ini punya vlog saya dapat tunaikan saya punya hajat untuk datang ke sini. Ini adalah
spot dan pit stop terakhir saya sebelum menamatkan vlog pada kali ini. Yang di belakang saya ni adalah terletaknya empangan muda yang terletak di kawasan Gubir. Ini adalah salah satu daripada empangan yang menahan air untuk negeri Kedah. Okey, dan seperti yang kita boleh lihat dekat sini. Okay, dan pada masa sekarang ni juga paras air di kawasan empangan ini telah turun secara mendadak. Sepatutnya dulu lagi tinggi, sekarang ni dia sudah rendah sikit. Mungkin sekarang ni baru masuk musim hujan, mungkin selepas ni paras air akan naik semula. Jadi setakat ini sajalah perjalanan vlog Spirit Shark pada episod kali ini. Terima kasih kepada semua viewer-viewer yang masih lagi sudi menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum.